Okay, baiklah, hari ini kita masuk kepada topik seterusnya, iaitu menghasilkan gambar rajah blok ataupun blok diagram pada produk mekatronik sedia ada. Okay, kamu cari mana-mana produk mekatronik sedia ada dan kita akan hasilkan gambar rajah blok. Apa itu gambar rajah blok? Apakah fungsinya? Yang pertama, gambar rajah blok menerangkan fungsi elemen pada produk mekatronik. Okay, elemen. Okay, elemen ada 4: elektrik, elektronik, mekanikal, kawalan dan pengaturcaraan. Okay, jadi gambar rajah blok ni akan menerangkan fungsi elemen pada produk tersebut. Okay, yang kedua, gambar rajah blok ni juga ialah lukisan yang mewakili litar atau elemen yang dilukis dalam bentuk blok. Okay, kejap lagi kita tengok kenapa ia dipanggil gambar rajah blok. Dan yang ketiga, tanda anak panah digunakan untuk menunjukkan urutan blok dan dilabelkan mengikut fungsi, nama atau litar yang terlibat. Okey, ini ialah contoh gambar rajah blok. Kalau kamu tengok dia ada blok kan? 1, 2, 3. Kawasan-kawasan ini kita panggil blok. Okey, yang pertama ialah blok input, blok proses dan blok output. Okey, sebelum kamu hasilkan gambar rajah blok, kamu kena tahu apakah komponen input untuk produk mekatronik tersebut. Kena pasti juga komponen yang menjalankan proses dan juga komponen-komponen output. Barulah kamu boleh bentuk gambar rajah blok. Apa yang ada pada blok input? Pada blok input adalah peranti masukkan ataupun input. Apa yang memberi atau apa yang menerima isyarat pertama daripada sistem kawalan itu ialah input. Isyarat input ni pula akan dihantar kepada proses. Proses kat sini selalunya mikro pengawal. Proses ialah otak yang menerima isyarat dan otak akan menghantar isyarat yang dia terima daripada input tadi kepada output, iaitu peranti keluaran. Analogi dia macam ni. Input ni ibarat kulit kamu. Apabila kulit kamu dicubit, kamu akan merasa sakit. Rasa sakit kamu tu akan dihantar ke proses, iaitu otak kamu. Kalau macam produk mekatronik, otaknya ialah mikro pengawal. Tadi input apa? Kulit, proses, otak, mikro pengawal. Dia akan terima isyarat. Kulit dicubit, rasa sakit. Output, dia akan menghantar output, kamu akan melarikan diri ataupun mengelak daripada dicubit. Itu output dia. Itu analogi untuk input, proses dan juga output. Kita tengok contoh. Input ialah bahagian yang berfungsi menerima dan menghantar isyarat daripada peranti masukan. Input, masuk, masuk. Jadi dia yang mula-mula terima isyarat. Isyarat apa? Pergerakan ke, air ke, cuaca ke. Dan dia akan hantar isyarat itu kepada bahagian pengawal. Proses, tadi cikgu kata otak. Otak untuk produk mekatronik ialah mikro pengawal. Pada blok proses ni, dia memproses isyarat daripada peranti masukan mengikut pengaturcaraan yang telah ditetapkan. Otak mikro pengawal ni kita tak boleh harap dia berfungsi sendiri. Kita kena setkan dia. Macam mana nak setkan dia? Kita buat pengatur caraan. Kita yang setkan otak dia. Kalau terima isyarat macam ni, apa yang akan jadi? Jadi apa yang kita buat? Kita buat pengatur caraan. Dan output pula menjalankan tindakan selanjutnya. Selepas dia proses isyarat kat sini, output akan menjalankan tindakan selanjutnya melalui peranti keluaran. Komponen-komponen keluaran setelah menerima isyarat daripada bahagian pengawal. Contohlah kereta kawalan jarum. Kita pasang sensor halangan.
sensor halangan, penderia halangan. Okey, apabila kereta tu di bahagian input ni, sensor halangan ni, okey, dia bertembung dengan satu halangan, dia akan hantar isyarat kepada otak. Otak ni tadi kita dah setkan, apabila jumpa halangan, dia akan mengelak ke kiri ataupun ke kanan. Okey, kita dah set otak dia. Apabila jumpa halangan, dia akan mengelak ke kiri ataupun ke kanan. Okey, yang terima isyarat ada halangan tu ialah di input. Yang proses apabila dia jumpa halangan tu ialah di proses mikropengawal. Kemudian mikropengawal akan menghantar isyarat kepada output untuk menjalankan tindakan selanjutnya. Tadi kita kata kita set ke otak dia supaya gerak ke kiri atau ke kanan kan. Jadi siapa yang nak gerak ke kiri ke kanan? Outputnya ialah motor. Kita setkan supaya motor tu bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Okey, jadi apabila kamu faham yang ni, baru kamu boleh buat gambar rajah blok. Setiap produk mekatronik, gambar rajah blok dia berbeza mengikut fungsi. Okey, ini contoh kereta kawalan jauh. Okey, input yang mula-mula terima kawalan. Macam mana kamu kawal kereta kawalan jauh ni? Okey, tentulah menggunakan panel kawalan. Kalau tengok gambar ni, dia guna handphone, jadi tak ada wire kan. Input dia ialah panel kawalan tanpa wire. Okey, cikgu cakap tadi input ialah apa yang mula-mula terima isyarat ataupun terima isyarat untuk produk tu. Okey, proses otaknya ialah mikropengawal. Okey, bahagian proses ni kamu tak payah tukar benda lain lah. Tak payah letak Arduino ke magnet code ke apa, kamu letak mikropengawal. Okey, apabila panel kawalan tanpa wire ni dapat isyarat, contoh kamu tekan butang bergerak ke depan. Bila kamu tekan butang bergerak ke depan, dia akan hantar isyarat tu kepada mikropengawal, otak dia akan fikir. Okey, bila butang ni ditekan, maka apa yang akan bergerak? Outputnya ialah pemacu motor dan motor arus terus. Okey, itu output dia. Apabila butang kiri ditekan, okey, bila butang kiri ditekan, mikropengawal ni akan proses. Okey, output dia pemacu motor dan motor ni akan bergerak ke mana? Ke bawah, ke kiri, ke kanan. Okey, kat mana kamu nak setkan butang A, butang B, butang C, butang D ni fungsi dia apa? Kat sinilah kamu setkan melalui pengatur caraan. Okey, untuk gambar rajah blok memadai kamu buat hanya blok yang warna putih ni saja. Yang ini tak perlu. Okey, roda berputar ni tak perlu dimasukkan. Okey, kita tengok pula pagar elektrik. Apa yang menyebabkan pagar elektrik ni bergerak, terbuka atau tertutup? Okey, inputnya ialah panel kawalan tanpa wire. Ada remote tanpa wire. Okey, bila dia terima arahan tekan satu switch, okey, dia akan hantar isyarat tu kepada mikropengawal, otak dia. Dan otak tu akan proses untuk output dia, hasilnya daripada butang tadi ditekan, outputnya ialah motor AT, pemacu motor, gear darat pindan akan bergerak. Okey, maka terhasillah pintu pagar yang bergerak. Okey, cikgu cakap tadi hanya cukup 3 blok ini yang berwarna putih. Yang ini tak perlu ditulis. Pastikan gambar rajah blok kamu ada anak panah untuk menunjukkan proses daripada input ke proses dan ke output. Okey, anak panah ni jangan ditinggalkan. Okey, ini ialah cara untuk menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubah sesuai berdasarkan gambar rajah blok yang terlibat. Okey, yang ini kita akan masuk pada minggu hadapan. Okey, untuk minggu ni cukup sekadar kamu tahu apabila kamu diberi produk mekatronik, kamu dapat menghasilkan gambar rajah blok. Okey, yang pertama kamu kena tahu setiap blok ada fungsinya sendiri. Blok yang paling kiri ialah input, blok tengah ialah proses dan blok kanan ialah output. Blok input ialah apa yang mula-mula menerima isyarat. Blok proses jangan letakkan benda lain, hanya letakkan mikropengawal. Dan output apa yang hasil terakhir.